Wow, Assalamualaikum dan selamat pagi para penonton sekalian. Waalaikumsalam. Kalau kita nampak pagi-pagi kita dah karaoke. Itulah dia. Pagi-pagi kita dah karaoke. Pasti itulah dia. Aida Agil suatu ketika dahulu dan insya-Allah beliau merupakan artis yang kita akan bawa ke Malaysia hari ini sebagai mengambil nostalgia seni begitu. Ya, insya-Allah. Okey, selain daripada itu yang menariknya hari ini kita akan bawakan kepada anda yang utama sekali adalah topik berkaitan dengan kesihatan. Ya, saya. Dan pastinya ini merupakan satu topik yang kadang-kadang jarang kita bawa tapi ramai yang terjadi perkara seperti ini iaitu pengambilan ubat cacing. Saya nak tanya kepada anda semua, adakah anda juga antara yang mungkin ubat cacing itu sentiasa ada kat rumah, ada kondisi-kondisi terutama sekali anak-anak lah kan, anak-anak yang memerlukan, tapi sebenarnya apa kesan dia, cara pengambilan dan apakah sebenarnya sebab-sebab yang membolehkan kita mengambil pengambilan ubat cacing ini. Kita akan bersama dengan salah seorang pakar yang akan bercerita tentang topik ini. Okey. Selain daripada itu kita ada juga nak bawakan kisah-kisah tular yang kalau kita bawakan nanti pasti anda juga tahu sebab dia dah orang kata percampuran antara bangsa itu menjadikan satu ukhuwah yang sangat-sangat baik. Ini lumrah kalau kita hidup di negara Malaysia insya-Allah. Kita bawakan dulu apakah lumrahnya. Lumrahnya kita nak tengok dulu map Malaysia macam biasa. Okey, kalau kita lihat semuanya terang benderang pada hari ini kecuali kalau anda berada di Labuan atau di kawasan utara di Kanga, hujan sepanjang hari. Di Petaling Jaya dijangkakan semuanya terang benderang, tapi di Alor Star juga kita hujan pagi sampai malam ya Nim. Okey, kalau kita tengokkan sedikit ribut petir. Ini dia. Ribut petir di beberapa kawasan di Kedah terutama sekali di Padang Terap, Yan, Pendang. Kena berhati-hati. Ini sehingga jam 1 tengah hari 6 Jun ya. Jadi Perak pun sama, Kelantan, Selangor, Johor pun tidak ketinggalan di kawasan Kota Tinggi. Ada sedikit amaran ribut petir yang perlu kita waspada. Dan selain daripada itu, mungkin hujan berterusan, tiada amaran hujan lebat berterusan. Inilah dia kalau anda mungkin sempat singgah di met.gov.my, anda akan dapatkan butiran lebih lanjut lagi berkaitan dengan cuaca hari ini. Alang-alang kita berada di sini, kita juga mungkin boleh saksikan sedikit, yalah semalam holiday, tapi bukan sebarang holiday. Ini dia merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah kita ucapkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bin Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Ya, itulah dia hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga 839 individu telah pun menerima pingat pada hari istimewa ini, termasuklah sekarang digelarkan Datuk Fauzia Nawi dan juga Datuk DJ Dave Pegiat Seni terima darjah kebesaran seperti Hari Keputeraan Agong. Tahniah kita ucapkan. Tahniah diucapkan dan memang selayaknya mereka antara yang telah pun menghiburkan kita daripada awal dan juga yang telah pun memberikan banyak inspirasi terutama sekali kan dengan perkongsian melalui bakat-bakat yang pastinya melalui lakonan, melalui nyanyian. Itulah dia. Tahniah kita ucapkan sekali lagi sempena dengan Hari Keputeraan Agong. Semoga karya-karya anda sentiasa malar hijau sedia kala. Baiklah. Jadi sekarang ini pula kalau kita cerita tentang ukhuwah, tentang harmoni antara kita rakyat Malaysia. Itulah suatu kisah di mana ada seorang jiran ini nak bertunang, tapi biasalah kalau kita jiran kita ni rapat, tiba-tiba satu kampung akan datang, akan cuba untuk membantu apa yang boleh. Jadi inilah dia story yang tular ya, akrab bagai bersaudara. Cantik betul pelaminnya. Pelaminnya pun ala-ala pelamin Melayu gitu kan. Ya, okey, kita nak tahu cerita di sebalik persahabatan ini. Saya pasti ada juga antara anda di luar sana yang ada bersahabat dengan bukan berbangsa Melayu semata-mata. Tetapi mungkin ini apabila dah tular, kita nak tanya juga bagaimana boleh terjadinya persahabatan ini, katanya jiran ya. Okey, terlalu rapat. Jadi kita bawakan secara maya di studio kita. Dari sini Raja. Selamat bertunang. Selamat bertunang. Ini dia tahniah dari sini. Ada, itu dia. Ada seri tunang tu ada lagi. Betul, senyum ceria di sana. Tahniah dari sini. Dan juga bersama dengan kita adalah Puan Zaini Zakaria atau lebih dikenali sebagai Ayu. Apa khabar Kak Ayu? Dan juga anaknya Khairul Amin Kamarul Zaman. Inilah yang tukang viral kan videonya. Jadi anak yang selalu viralkan ni kan. Selalunya video-video memang anak je yang akan post kan. Tahu-tahu viral je maknya. Kita difahamkan anda telah berkenalan bersama. Alamak, terjatuh pula telefon tu. Okey, tapi bertanya kepada dari sini pula. Dah berapa lama kenal antara satu sama lain? Saya difahamkan lebih daripada 15 tahun
Ya betul. Kami dah kenal sejak saya umur 9 tahun dan sekarang dah 17 tahun kami kenal. Oh, 17 tahun. Oh, sweet kan? Okey, saya terhibur dengan video-video yang dikongsikan. Tapi video itu adalah sangat-sangat spontan apabila kalian melakukan, itulah mungkin agaknya reaksi-reaksi ataupun cara kalian bergaul. Adakah itu sememangnya daripada awal perkenalan sehingga ke ini macam dah anggap satu keluarga dah? Saya dah tahu perangai dia, dia pun dah tahu perangai saya. Begitu Itulah akrab, yang dapat ditonjolkan. Bagaimana dari sini? Ya betul. Kami memang dari dulu sampai sekarang persahabatan kami memang macam tu. Saya dah anggap dah Cik Ayu tu macam mak saya dan dia pun dah layan saya macam anak dia sendiri juga. Ya. Okey, dari sini panggil Kak Ayu apa? Biasanya saya panggil aunty lah. Kalau sometimes nak bahasakan diri macam ibu jugalah. Oh. Nak bertanya kepada anak je sebelum kita tanya kepada ibu pula ya. Kepada Encik Khairul kita. Apabila tiba-tiba tular dan jadi viral, famous pula tiba-tiba, reaksi anda kepada reaksi netizen macam mana? Saya dapat mula tu pada kawan saya. Saya tak expect sebenarnya benda tu akan macam viral sebab saya borak biasa dengan Darshini. Macam hari-hari biasa. Betul. Tapi bila saya tengok tiba-tiba benda tu jadi tular dekat TikTok, saya macam agak terkejut juga sebenarnya sebab saya memang tak jangka sebab kami memang borak biasalah antara berdua. Sebab saya rasa benda tu yang buatkan benda tu tular sebab mungkin ada unsur-unsur lawak lah yang saya tersalah cakap pun semua tu. Yelah, betul. Oh, ada unsur-unsur lawak di sana. Okey, selain daripada itu, kita nak tahu juga apabila persiapan dilakukan gabungan antara Melayu dan juga berbangsa India kan. Jadi apa agaknya persamaan ataupun perbezaan yang boleh dikongsikan? Kalau kita nampak sedikit ketara kan, jarang saya pergi majlis berbangsa India ada roti canai. Kat situ kan. Melayu pun ada kadang-kadang, tapi ini adalah mungkin idea-idea sumbangan daripada sekeluarga yang orang kata ukhuwah inilah. Macam mana Puan Ayu? Puan Ayu nak kongsikan yang begitu ketara sekali dari segi perbezaan sambutan tunang, sambutan Hari Tunang ini kalau nak dibandingkan dengan bangsa Melayu. Itulah Mak Darshini, Aunty Ana tu, dia selalu tanya dengan akak. Dia kata, Ayu, kali ni kita nak buat kelainan sikit. Kita nak suruh you handle majlis ni. Akak cakap, boleh. No problem. Kita order kuih Melayu, cendol Melayu. Roti canai tu kawan akak yang punya roti canai. Memang sedap lah roti canai dia kan. Ya, nampak pun nampak menggiurkan. Memang sedap. Jadi kita buat teba dekat depan. Akak pun macam biasalah, kita dah biasa tolong-tolong orang kahwin kan. Kalau akak di depan dia kahwin pun memang kita sama-sama bincang. Tu yang secara kebetulan lah sekiranya. Jadi bukan keluarga akak sajalah, dari satu jiran, satu lorong tu pun semuanya berjimba sekali ya. Jiran rumah tu pun memang baik, selalu bincang hari-hari bila menyapu, siram bunga. Itu yang mulanya. Berapa lama persiapan ni? Berapa lama persiapan dilakukan untuk majlis tunang ni? Dah seminggu dah kita buat persiapan, kemas rumah, basuh lantai kan, bincang dekat mana nak letak makanan. Jadi kita yang roti canai tu memang dekat depan rumah akak lah. Cendol, yang makanan yang lain-lain tu depan rumah jiran yang belah depan. Oh, Kak Ayu, ini bau bertunang ni Kak Ayu. Kan bila bersanding nanti ke macam mana? Bila kahwin betul-betul nanti macam mana? Aunty tu dah cakap dah. Dia kata nanti Ayu, kahwin dari sini nanti kita buat lagi grand. Ayu handle orang Melayu semua, Ayu handle dengan akak depan ni. Dia kata boleh. Kiranya kat situ memang ramai kejiranan Melayu jugalah yang akan hadir, merewang semua katanya memang kejiranan kat situ kan. Sebab kita macam rumah kita ni berselang-seli. India, Melayu macam tu lah. Alhamdulillah dan sejuk hati kita melihat semuanya bersama-sama. Dari sini, selepas video ni tular kan, pastinya ramai yang mungkin di antara kawan-kawan dari sini sendirilah memberi komen terhadap majlis tunang yang begitu unik dengan campuran ada kuih Melayu, ada juga main course daripada kalian sendiri. Jadi macam mana reaksi dari sini sendiri melihat kepada lepas video ini tular dan komen daripada kawan-kawannya?
Sama jugalah. Saya pun sama macam adik Amirin juga tadi. Kami tak sangka pun video ni akan tular sebab kami memang dekat situ main-main je borak pasal pengantin lelaki tu kan. So dia macam tiba-tiba tular, kita orang semua macam okey, dah viral. Lepas tu kawan-kawan saya pun semua macam ada makanan Melayu, ada ni, ada tu. So saya pun cakap lah, memang kalau ikutkan majlis dekat rumah saya, terutamanya rumah saya, kebanyakannya akan ditolong oleh jiran-jiran saya lah, macam Makcik Ayu, rumah depan saya. So pada diri saya, benda ni dah biasa buat kami. Sebab hari raya pun kami macam tu juga. Rumah terbuka pun kami macam tu juga. Jadi macam tu je lah. Macam mana dengan reaksi ahli keluarga yang terdekat? Mungkin yang tak tinggal dalam taman yang sama. Bila dia datang, dia tengok semua ni. Apa reaksi mereka? Okey, sebenarnya family belah mak saya dengan ayah saya, kedua-dua pun kenal Cik Ayu sangat-sangat. Jadi mereka tak hairan lah benda ni berlaku. So mereka semua sebenarnya happy lah sebab semua kenal Cik Ayu dan dah anggap dah macam family kita orang. Ya, kalau kita dengarkan Cik dari sini kita berbahasa Melayu tu memang sangat-sangat lancar kan. Sebenarnya Cik dari sini merupakan cikgu bahasa Melayu. Ya, saya. Jadi ini cikgu bahasa Melayu di Sekolah Tamil ya? Cik dari sini. Jadi memang ada, orang kata kalau cakap tu saya yang takut saya punya tata bahasa salah sebenarnya sekarang ni. Cikgu, nanti cikgu marah. Cikgu jangan marah. betulkan saya. Nanti kita betulkan PM tepi ya, cikgu. Okey, cikgu dari sini. Dan tadi tu bila kita macam mengendap di luar tu sebenarnya kami yang berbangsa Melayu pun buat macam tu. Betul. Saya tak tahu lah pihak lelaki kan kat luar sana kan. Kita yang kat dalam ni kita imbas baliklah masa-masa bertunang tu dia memang akan tengok jeli-jeli kan. Oh, ini kerja perempuannya. Tu. Yang tu memang kita buat tau. Maknanya kalau kita lelaki tahu you perempuan suka tengok-tengok macam ni. Kita duk ngendap-ngendap tau. Mesti kita pakai segak-segak sikit tau. Kan masa tu macam mana situasi ni? Boleh ceritakan balik tak yang buatnya jadi kelakar terhiburnya perbualan kalian lah kan? Ya betul. Sebenarnya adik Amiri ni tak pernah jumpa lah tunang saya. Dia tak pernah kenal dengan tunang saya. So itu first time dia tengok jiran tunang saya kan. So dia tanyalah kat yang mana satu. Lepas tu saya cakap lah yang tu. Lepas tu saya tanyalah juga dekat dia, answer tak? Dia lepas tu dah jadi macam raja ni ikan tu, jadi raja kan dah macam-macam dah. Baru nak cakap war terbasuna, nur terbasuna madri begitu. Cakap sekali, cakap 1000 kali. Memang handsome lah. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada semua tamu-tamu kita secara maya. Kak Ayu, terima kasih Kak Ayu dan juga Khairul Amirin, Khairul Zaman. Ini dia yang memviralkan video tersebut. Kan? Kita sebenarnya bila dah viral ni tak sabar nak tengok masa bersanding pula. Bersandingnya bila? Kalau boleh tanyalah. Next year bulan 2. Next year bulan 2. Mana tahu kan? MHI lah nanti. Khairul Dimitri datang. Boleh. Janji tak Anim Izzati ada tau. Khairul dengan Kak Ayu kena steady dengan handphone, semua siap-siap kena ambil video dan tular sekali lagi ya. Sekali lagi terima kasih kerana berkongsikan kisah bersama dengan kami di Malaysia hari ini, membawa inspirasi buat kita semua. Semoga terus berukhuwah sesama jiran tetangga insya-Allah. Kan itu berlaku di Port Dickson. Dekat rumah perumahan awak macam tu tak? Taman perumahan saya pun lebih kurang. Cuma kalau nak campurkan sangat susahlah sikit sebab semua memang kawasan Melayu. Kalau di rumah makcik saya tu adalah sikit India yang kita akan tolong juga. Tapi selalunya kita tolong tidak sampai ada kuih Melayu di situ. Jadi yang ni uniknya sampai memang mencampurkan jenis makanan. Betul. Pelamin ada elemen tu kan. Tapi kadang-kadang saya terkilan juga sebab banyak yang tanya bila video ni tularkan. Kenapa ditular? Kenapa sebab tak biasalah, tak biasa tengok semua ni. Sebenarnya tak tahulah, dalam komuniti saya ni sebenarnya sangat biasa. Dengan Cina, dengan India, kita bersapa, kita bertegur. Jadikan dia suatu kebiasaan buat anda rakyat Malaysia. Okey, kita nak kongsikan pula bersama dengan anda sedikit visual inspirasi berkaitan dengan kisah si panda. Sambutan hari lahir Sheng Yi yang mana telah pun berlangsung pada 31 Mei lalu dan kedua-dua ekor panda di zoo negara ini bakal dihantar pulang ke China. Ya, Sheng Yi dan adiknya Yi yang telah kakaknya Yi yang telah dilahirkan 2018 dan dikembalikan ke pangkuan negara China. Saksikan. Zoo negara menempatkan lebih daripada 200 jenis spesies dan 3,000 ekor haiwan. Namun yang menarik perhatian ramai ialah pameran haiwan spesies beruang, Panda Gergasi. Pada tahun 2014, 2 ekor panda gergasi Fuwa
panda jantan dan Feng Yi. Panda betina dipinjamkan oleh kerajaan China kepada Malaysia melalui program perjanjian konservasi antarabangsa Panda Gergasi. Sehingga kini pasangan panda gergasi ini berjaya melahirkan 3 ekor anak panda secara semula jadi. Anak pertama, Nyuan Yuan, dilahirkan pada 18 Ogos 2015, diikuti Yi Yi pada 14 Januari 2018 dan Sheng Yi, anak ketiga pada 31 Mei 2021. Nyuan Yuan telah dihantar pulang ke China pada tahun 2017. Menurut perjanjian, anak panda gergasi perlu diserahkan kepada China apabila usianya mencecah 2 tahun. Yi Yi sepatutnya dijadualkan pulang pada tahun 2020, namun disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, proses tersebut ditangguhkan. Manakala Sheng Yi pula pada hujung tahun ini. Sekali impas, dengan bentuk tubuh badan yang besar, berwarna hitam putih dan gebu kelihatan serupa. Namun setiap haiwan comel ini mempunyai perwatakan sendiri. Setiap panda ni mempunyai gelagat, karakter dan juga perangai lah, kita cakap, yang unik lah. Jadi Sheng Yi ni karakter seekor panda betina yang orang cakap yang hyper berbanding kakak-kakak dia. Jadi dia ni mana yang kita tahu punya gelagat yang lucu, suka bermain, suka bergurau. Dan yang kedua, anak kedua itu Yi Yi. Yi ni lebih kepada seorang yang lemah lembut, manja. Fua mana ada seekor panda jantan yang gentle, cakap, yang punya karakter yang sangat orang kata berstyle. Dan Feng Yi lebih kepada seekor panda betina yang mempunyai sifat keibuan yang tinggi. Kru MHI berkesempatan untuk meraihkan sambutan ulang tahun kelahiran buat kali terakhir panda Sheng Yi di Malaysia pada 31 Mei lalu. Menu istimewa yang disediakan terdiri daripada 25 kg buluh betung, 1.5 kg lobak merah, 2 biji buah apel, 2 biji buah pear, juga kek panda yang mengandungi telur, kacang soya, jagung dan bahan perasa. Pelbagai variasi hidangan ini berjaya menambat perhatian dan selera si panda. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Meskipun sedih apabila terpaksa berpisah setelah lebih 2 tahun menjaga panda-panda ini, namun hakikat itu harus diterima dengan baik. Selaku penyelia Pusat Konservasi Panda Gergasi, Zoo Negara, Akmal menganggap ini sebagai satu tanggungjawab dalam pekerjaannya. Masa Feng Yi dan Fua datang sini pun, kita sayang diorang, sebab itu adalah tanggungjawab kami. Jadi bila kami di zoo berjaya melahirkan seekor anak janin panda pertama itu, Nuan Nuan, saat itu ialah kita dapat satu anak, kira macam anak kita. Jadi kita mesti sayang Nuan Nuan. Yang pertama sekali memang kita sayang Nuan Nuan. At least bila Nuan Nuan balik, at least kita, kesedihan kita tu nasib baik tak drag panjang, sebab tak selang berapa bulan ini lahir Yi Yi. Lepas tu ini lahir Sheng Yi. Memang kita sayang semualah. Ini panda family di Zoo Negara ni. Sheng Yi dan Yi Yi, panda kelahiran Malaysia ini, ditatang bagai minyak yang penuh. Genap usianya 2 tahun, panda Sheng Yi dan kakaknya Yi Yi yang berusia 4 tahun menghitung detik sebelum dihantar pulang ke China. Ya, saya tahu mengenai ubat cacing. Oh, tahu? Ya, saya dapat tapi tak sepenuhnya. Sebelum ini pernah mengambil ubat cacing selepas membaca satu artikel di mana di dalam artikel tersebut
ubat cacing perlu diambil 6 bulan sekali untuk menyelamatkan cacing di dalam perut berleluasa. Tak pernah lagi. Sebab tak ada benda saya perlukan untuk makan ubat cacing. Kalau saya perlu, mungkin saya makan. Ada tak makan setelah umur 40 ke atas ada makan. Itu pun atas sebab-sebab tertentu. Mungkin information ataupun maklumat tentang kelebihan ubat cacing ni tak diwawarkan. Jadi orang ingat ubat cacing ni macam tak penting, cuma untuk waktu kanak-kanak ada. Setelah dewasa ni nampak memang jarang orang makan ubat cacing. Masalah kecacingan akan berlaku apabila terdapat banyak cacing di dalam tubuh badan serta menjejaskan kesihatan manusia. Terdapat 3 jenis cacing yang boleh menyerang organ dalaman manusia, iaitu cacing gelang, cacing kerawit dan cacing rambu. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, cacing akan menyerang usus, menghisap darah dan menyerap makanan di dalam usus. Simptom utama adalah seperti kekurangan darah dan zat makanan, cirit-birit, kehilangan berat badan tanpa sebab dan kegatalan pada bahagian dubur. Terdapat beberapa mitos berkaitan dengan jangkitan penyakit ini. Antaranya, hanya kanak-kanak yang sering mengalaminya. Jangkitan berlaku di dalam usus dan kecacingan tidak boleh berjangkit kepada orang lain. Namun, setiap golongan dan juga peringkat usia digalakkan untuk mengambil ubat cacing kerana berisiko untuk terkena jangkitan ini dengan mudah. Mencegah lebih baik daripada merawat. Amalkan kebersihan diri serta persekitaran sihat agar terhindar daripada masalah jangkitan kesihatan ini. Sebab itulah ibu dan ayah kita selalu pesan kepada anak-anak, kalau dah main kat luar, dah gaul-gaul tanah tu, cucilah tangan. Kalau makanan dah jatuh tu, janganlah kutip makan semula. Tapi ada juga jatuh ni, bagi kadang-kadang, makan kan. Yelah, kadang-kadang, belum 5 saat. Belum 5 saat lagi. Saya tak tahu dah tahu dari mana rule 5 kan? saat ni kan. Rule 5 saat tu. Okey, tak apa. Tapi sebenarnya segala mitos dan fakta akan dihuraikan hari ini dalam perbincangan selama beberapa minit yang akan dipadatkan dengan informasi. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam UPM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, dari awal tadi sebenarnya saya terserempak Doktor kat depan. Okey. Dah sampai di sini. Baru pertama kali kita bersua, saya kira untuk topik yang sangat-sangat penting, pengambilan ubat cacing. Ada 2 kategori, iaitu untuk kanak-kanak dan untuk golongan rentan ataupun golongan dewasa ni. Mungkin sebagai permulaannya, kita mahu tahu berkaitan dengan kesedaran tahap penyakit ataupun jangkitan ini terhadap kami, terutama sekali 2 golongan yang mungkin perlu difokuskan. Okey, secara umum jangkitan cacing ni boleh berlaku pada semua peringkat umur. Tinggal lagi pada kumpulan yang kita sebut tadi, kanak-kanak dan juga mereka dalam golongan rentan ataupun tahap imun dia orang tu tak berapa baik, adalah disebabkan oleh jangkitan cacing ni boleh menyebabkan kesan-kesan yang serius. Tetapi secara umum ia perlu diberikan tumpuan sebab kita yang sihat ni juga perlu mengambil berat mereka-mereka yang di bawah jagaan. Yang pertama. Yang seterusnya ialah jangkitan cacing adalah merupakan jangkitan yang agak mudah berlaku kalau tidak ada perhatian. Ya, saya bagi contoh sebab dia punya cara untuk berjangkit ataupun menjangkiti seseorang tu bukan sahaja melalui makanan, ya. Melalui makanan tercemar tu satulah, ya. Satu lagi mungkin tangan tu tak bersih, kuku tak potong dan sebagainya, kan. Dan satu lagi cacing juga boleh berjangkit melalui kulit, ya. Kulit? Ya, betul. Tu yang orang tua-tua kita kata jangan tak pakai kasut, kena pakai kasut. Ya. Ada satu cacing tu, cacing kait, peringkat lava dia tu, kalau saya kata terdedah di luar, lepas hujan ataupun suasana yang agak lembap situ, lava dekat tanah tu dia boleh penetrate, ya, masuk ke dalam kulit. Dia boleh menusuk masuk melalui kulit kaki kita yang tebal tu. Walaupun kulit kaki kita tak ada luka, tak ada open wound pun. Itu dia punya keistimewaan lah. Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan dia. Jadi dia masuk dalam saluran darah. Itu boleh masuk. Lepas tu dia pergi ke paru-paru. Lepas tu dia akan pergi kepada usus. Satu lagi gejala untuk jangkitan cacing ni juga, dia bukan sahaja sakit perut dan sebagainya. Untuk kanak-kanak tu, dia juga boleh menyerupai seolah-olah mendapat serangan asma. Sebab macam cacing gelang, betul, cacing gelang dan cacing kait terutamanya, sebab salah satu dia punya transit dia sebelum dia pergi ke usus tu, dia pergi ke paru-paru. Jadi dalam paru-paru tu dia akan menyebabkan gejala radang. Jadi kanak-kanak tu mungkin mengalami susah nafas, dan antara gejala yang paling sering dialami ialah batuk.
Kan siapa yang ada anak-anak kecil tahulah ya, batuk tu antara gejala yang paling sering. Jadi bila dah sampai ke paru-paru dia akan tertelan dan sebagainya, dan yang second cycle yang kedua tu baru dia akan duduk di dalam usus. Pada usus tu jadi kalau setakat loya, muntah-muntah, sakit perut dan sebagainya, itu gejala sebahagian. Itu sebahagian, maksudnya cacing tu dah settle dalam usus. Tapi dalam perjalanan tu dia mungkin pergi ke paru-paru, ada mungkin dapat gejala. Mungkin saya nak tanya daripada apa yang kita paparkan sebentar tadi. Cacing-cacing ini ada macam-macam jenis cacing yang untuk manusia ni, dia mengisap darah kita, mengisap nutrien kita. Jadi apa kesannya kepada kanak-kanak yang terutamanya sedang membesar? Kanak-kanak ni dia sangat penting sebab 5 tahun pertama kehidupan mereka tu adalah perkembangan organ-organ penting, terutamanya otak dan sistem saraf. Ya. Yang 2 tahun pertama kita tahulah, lepas tu bila mereka dah mula berjalan tu lagi akan banyak lagi berlaku perubahan fisiologi dan juga perkembangan otak dan saraf yang saya sebut tadi. Jadi dalam tempoh ni mereka memerlukan nutrisi, zat-zat makanan yang tertentu. Kalau terjangkitan cacing, apa yang berlaku? Dia share. Yang zat makanan tu share pula tadi dengan cacing. Cacing makan lebih pula. Cacing makan lebih dan sebagainya, dan dalam masa yang sama menyebabkan gejala sakit perut dan sebagainya. Dan juga mungkin juga dalam kajian telah menunjukkan dia juga boleh mengganggu emosi dan juga cara pembelajaran, fokus pada pembelajaran dan sebagainya. Jadi itu adalah impak yang perlu kita lihatlah. Yang 5 tahun ni, umur 5 tahun ke bawah ni memang sangat penting untuk diberikan perhatian. Sebab kalau tak ditangani dengan baik, dia boleh menyebabkan impak kekal, terutamanya pembelajaran dan emosi kanak-kanak tu. Dan satu lagi ialah perkembangan fizikal. Perkembangan fizikal mungkin boleh terbantu. Nampak mungkin terbantut, melainkan bila dibandingkan dengan anak-anak yang lain kan. Terutama sekali kalau kita tengok macam contohlah kawasan perumahan antara area-area ataupun yang boleh dibezakan. Kadang-kadang kalau saya pergi buat kerja-kerja amal di kawasan pedalaman, anak-anak memang sangat kurus, sangat kecil kan, nak dibandingkan dengan anak-anak di bandar. Adakah ini juga bermakna mereka yang berada di bandar tak perlu risaukan sangat tentang hal ini, ataupun sebenarnya itu adalah satu mentaliti yang harus kita perbaiki lagi, kerana di mana-mana ada boleh berlakunya jangkitan ini? Bagaimana, doktor? Tak semestinya, walaupun dari segi kajian prevalent menunjukkan banyak di kalangan jangkitan itu berlaku di luar bandar ataupun pedalaman, tapi terdapat juga yang berlaku di bandar. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi faktor risiko, dia banyak menyebabkan jangkitan di kalangan mereka yang mempunyai kesedaran tentang kebersihan diri yang kurang, ataupun penyediaan makanan yang tidak begitu teliti sehingga menyebabkan berlaku pencemaran. Tak kisah kuku panjang, anak-anak main tanah dan sebagainya, dan juga dari segi penyediaan makanan. Dan satu lagi, kebersihan dirilah, tak pakai kasut dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ni kalau tak diendahkan akan menyebabkan mendapat jangkitan. Dan dalam kajian saya lah, di kalangan bandar juga, mereka yang duduk di bandar juga boleh mendapat jangkitan. Berlaku. Sebab penyediaan makanan mungkin terdedah dengan yang terkini di kalangan kanak-kanak pelarian lebih kurang 40% mereka duduk di bandar. 40% ya. Betul. Jadi agak tinggi. Jadi mungkin kesedaran tentang kebersihan tu menjadi punca utamanya di sini. Saya pun tak pasti sebab kajian saya lebih menjurus kepada kesihatan awam, tapi mungkin dari sisi sosial kalau kita lihat kita dari segi faktor-faktor, kita dapati jangkitan ni banyak yang berlaku di kalangan mereka yang mempunyai tahap sosioekonomi yang rendah. Dan mungkin untuk menyediakan makanan tu dalam keadaan yang agak sukar dan sebagainya, sehingga menyebabkan prioriti keutamaan untuk menyediakan makanan yang bersih ni mungkin tidak begitu diutamakan. Itu yang saya lihatlah. Ataupun dari segi anak-anak ni, asalkan mereka dapat makanan sudahlah bersih dan tak higienik, itu lain kira, contohnya macam tu. Tapi pada pandangan saya perlu seimbang, sebab kedua-duanya akan menjamin anak-anak tu akan hidup dalam keadaan sihat. Yang pentingnya pembelajaran tu, sebab kalau misalnya kata kita sebut tentang tumbuhsaran yang terbantut, sebenarnya tumbuhsaran fizikal kesannya agak lambat. Tapi yang paling awal ialah emosi dan juga pembelajaran. Betul. So saya selalu kadang-kadang bagi tahu saya punya pelajar, kadang-kadang kita tengok orang tu marah-marah pasal apa. Mungkin kita ada parasat dalam badan ni, kita tak tahu. Sebab anak-anak ni antara simptom dia selain daripada sakit perut tadi, mudah meragam. Gangguan emosi dan sebagainya. Jadi keadaan-keadaan ini perlu dilihat. Maksudnya kita tak boleh membuat kesimpulan, oh ini hanya berlaku di luar bandar, kita yang
kat bandar ni selamat. Obesiti perkara yang berbeza. Kemungkinan ada jangkitan tu masih boleh berlaku. Okey doktor, kalau contohnya kita buat ujian klinikal nak mengatakan sama ada kerana simptom dia macam loya, muntah dan sebagainya, mungkin juga demam biasa, mungkin juga ini disebabkan cacing. Jadi bagaimana, apakah proses yang akan dilalui oleh mereka yang akan buat ujian klinikal untuk mengesahkan sama ada itu adalah jangkitan cacing? Yang paling mudah sebenarnya kalau pesakit ataupun mereka yang mendapat gejala itu dapat menyediakan spesimen tinja ataupun najis lah. Tapi ni pada pengalaman saya dekat klinik, kita tengok pesakit luar kita sangat ramai dan sebagainya, susah sebenarnya nak mendapatkan spesimen tu, kecuali kalau kita buatkan temu janji yang dalam rawatan susulan. Tapi yang paling cepatlah yang kalau kita boleh buat diagnosis awal lah ya, besar kemungkinan mereka tu dijangkiti cacing. Seandainya gejala tu memang ada, tanda-tanda klinikal pun ada, dan kita tengok darah tu dia punya paras darah putih. Salah satu darah putih kita sebut eosinofil. Kalau tinggi lebih daripada 1%. Kalau dah 5-10% tu confirm memang ada jangkitan cacing. Itu antara yang kita boleh buat dekat klinik yang pantas lah. Kit terkini saya tengok tak ada yang dapat menyaring seseorang tu melalui darah dan sebagainya, kecuali melihat darah putih. Parasit masih lagi kita memerlukan spesimen najis tu untuk diperiksa di dalam bawah mikroskop. Kita ada satu soalan daripada Facebook ya. Jadi kita nak Hamidah daripada Puan Hamidah. Assalamualaikum doktor dan pengacara. Kita ada rasa gatal-gatal dalam mata. Adakah gejala cacing juga? Perlukah kita ambil ubat cacing untuk yang dewasa? Okey, ini kalau gejala mata tu dia lebih kepada infection, jangkitan yang disebabkan oleh virus ataupun bakteria. Jadi ini perlu mendapat maklumat kena konsult doktor pakar mata lah. Cuma ada juga cacing yang boleh juga menjangkiti mata, tapi ini bukan dalam kumpulan cacing yang kita bincang hari ini. Kumpulan cacing yang kita bincang hari ini hanya cacing-cacing yang ada dalam usus. Tapi ada cacing-cacing yang sepatutnya duduk di dalam haiwan, tapi disebabkan oleh kita ke ataupun siapa-siapalah secara tak sengaja terlalu rapat ke dengan haiwan ataupun termakan telur daripada najis haiwan ni yang mungkin mencemarkan makanan, minuman dan sebagainya. Kalau cacing tu dalam haiwan tu duduk dalam usus haiwan, tapi bila masuk pada manusia dia tak boleh duduk dalam usus kita. Bukan tempat yang sama. Tak, dia akan pergi ke tempat lain. Macam kita lah kalau kita sesat kan. Kita tak boleh. Dia akan wandering around. Jadi kalau dia boleh keluar dari mata. So kalau cacing, saya bagi contoh, kalau cacing kait haiwan, dia pun akan boleh penetrate kulit. Tapi dia akan maintain dekat kulit aja, dekat situ saja. Dia pusing-pusing sampai dia mati. Dia takkan pergi ke paru-paru, takkan pergi ke usus. Itu dia punya perbezaannya. Jadi kalau yang kat mata tu mungkin disebabkan oleh cacing haiwan dan sebagainya, tapi itu memerlukan consultation lanjut lah. Daripada soalan-soalan yang kita dapat ni kan, nampak macam tahap kesedaran tu agak rendah kalau kita cerita pasal cacing ya. Jadi saya pun pelik. Dulu kita muda-muda dulu macam-macam yang kita nampak dekat media masa kan. Cacing gelang, cacing kerawit, bahaya. Tapi sekarang ni saya nampak macam tahap kesedaran tu semakin rendah. Mungkin doktor ada komen di sana? Saya banyak melihat kepada data-data beban penyakit ni lah daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an hinggalah sekarang ni lah ya. Kajian-kajian mengenai jangkitan cacing ni terus dilaksanakan. Tapi saya tak nampak di situ ada trend yang menunjukkan penurunan yang jelas. Masih ada lagi tempat-tempat terutama di pedalaman ya, dan juga pinggiran bandar ataupun di bandar sendiri yang angka jangkitan masih tinggi melebihi 10%. Dan di sini pada pandangan saya lah mereka-mereka yang boleh melihat kembali kepada polisi, sebab zaman saya dulu di peringkat lapangan ya, bila kita jumpa pesakit-pesakit di pedalaman dulu, memang kita bagi ubat cacing tu setiap 6 bulan sekali. Kanak-kanak tu kan 6 bulan sekali tu secara percuma untuk kanak-kanak di pedalaman. Tapi sekarang ni polisi tu hanya diberikan mengikut penilaian risiko lah di satu tempat. Kalau saya kata memang ada jangkitan tinggi, diberikan. Tidak lagi secara percuma. Jadi di sini pada pandangan saya, kita perlu mempergiatkan promosi di kalangan ibu bapa. Yang mana kalaulah misalnya kata dah tak boleh dah dapat secara percuma, apalah salahnya kita belikan ubat cacing tu anak-anak. Sebab dia sangat baik ya, untuk perkembangan anak-anak tu. Dari mula dia pandai berjalan, dia dah pandai main pasir dan sebagainya. Sebab tak ada vaksin. Tak ada vaksin untuk jangkitan cacing. Jadi
ubat cacing ni adalah bagi membolehkan mengawal gejala tu untuk tidak terlalu teruk sehingga mengganggu fungsi-fungsi tubuh ataupun komplikasi yang serius. Baik. Ada juga rakan kami di Facebook ingin bertanya. Ini dia daripada Adibah Razali. Assalamualaikum doktor dan host. Saya ingin bertanya, adakah simptom thalassemia juga punca dari cacing? Itu yang pertama. Yang kedua, Encik Muiz. Assalamualaikum doktor. Macam mana kalau kita guna sabun cacing je? Perlu juga ke ambil ubat cacing untuk anak 5 tahun? Ada sabun cacing? Ada dua soalan di sini. Mungkin Puan Adibah terlebih dahulu. Yang pertama tu thalassemia tak ada kena-mengena dengan cacing. Thalassemia tu satu jenis penyakit disebabkan oleh genetik lah, ya. Seseorang tu dia mungkin ada thalassemia yang minor ataupun major, bergantung expression ini. Kalau tengok molekular selular tu macam-macam lah dia punya tu. Jadi bergantung pada expression gene tu, orang tu dapat thalassemia yang teruk ataupun hanya trait saja, dia carry aja gene tu. Jadi dia tak ada kena-mengena dengan jangkitan cacing. Untuk yang kedua tu, sabun cacing tu pun saya pun pertama kali jugalah. Cuma mungkin apa yang dimasukkannya ialah mungkin menggunakan sabun untuk membersihkan cukup diri. Tak ya, kanak-kanak anak-anak tu. Di sini ada dua perkara yang kita perlu lihat. Satu ialah amalan menggunakan sabun untuk mencuci tangan, ya. Yang ini biasanya bila anak-anak tu biasanya lah, kalau misalnya kata dah terdedah dengan sekolah, cikgu-cikgu ajar ataupun balik rumah, kita memperkuatkan lagi amalan tu, dia boleh buat. Tapi dalam masa yang sama, dari masa dia basuh tangan sekarang dan next basuh tangan tu, tengah-tengah aktiviti tu berbeza dengan kita yang dewasa ni. Betul juga ya. Macam-macam dia. Kita tak ada nak korek-korek tanah, pergi sana pergi sini, tapi anak-anak ni tahulah macam-macam dia punya idea dia. Ya. Jadi kadang-kadang beyond imagination. Ya. Kita kalau misalnya kata di luar negara, kalau inilah kalau saya nak kongsikan, nak bercerita tentang tabiat luar biasa kanak-kanak ni, di sana kadang-kadang ada budak-budak ni yang dia jalan-jalan saja-saja dia suka dia makan tanah liat. Ada? Betul. Itu kita sebut pika kan. Dan saya tak sure di Malaysia ada ke tidak. Saya tak nampak lagi kajian tentang tu. Tapi ada sebahagian negara memang dia ada macam tu. Saya kena mengaku saya kecil-kecil tu saya ada perangai macam tu. Tu pasal abang saya sampai sekarang mesti gelak. Okey, kita tak banyak sangat masa. Kita nak ambilkan sedikit daripada nasihat doktor lah, terutama sekali bagi mereka di luar sana yang mungkin untuk tingkatkan kesedaran kita secara ringkas. Okey, secara umumnya pengambilan ubat cacing ni perlu diteruskan lah bagi membolehkan anak-anak kita membesar secara sihat. Ya, walaupun kita lihat mereka tak ada masalah tumbuh-sarang dan sebagainya, sangat disyorkan anak-anak yang umur daripada 2 hingga ke 6 tahun tu ambillah ubat cacing setiap 6 bulan. Dia boleh dimulakan seawal daripada 2 tahun. Ya, 2 tahun, kalau kurang 2 tahun, kalau ada masalah cacing memang kena separuhkan dos tu, tak ada masalah. Yang bestnya dengan ubat cacing ni, ambil step dos sekali je. Tak payah 2-3 kali macam antibiotik 5 hari, 7 hari dan sebagainya. Step dos sekali setiap 6 bulan. Kali setiap 6 bulan ya. Betul. Alhamdulillah. Itulah dia harap-harap nasihat doktor untuk anda di luar sana dengan anak-anak yang kecil akan memberikan manfaat buat anda. Terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar perubatan dan kesihatan UPM. Okey, terima kasih banyak-banyak dan kita akan rehat seketika. Kembali selepas ini, banyak lagi yang menarik hanya di Malaysia hari ini. Skalanya pasti. Silakan. Aida Agil. Kalau kita nak recall semula, lagu ini pernah menjadi satu fenomena pada tahun 1993. Jadi kita nak sebenarnya sekali lagi memperkenalkan kepada anda siapa sebenarnya nostalgia seni kita untuk segmen kali ini, iaitu Aida Agil. Jadi jom sama-sama kita dengarkan tentang pengenalan ini. Saksikan. Gelora melanda di dalam hidupku, dapatkah ku cari tenang awan kelabu. Bait awal lagu Segalanya Pasti, dendangan anak kelahiran Johor Bahru ini pasti menggamit kenangan. Aida Agil, 64 tahun, antara penyanyi versatile yang cukup popular sekitar era 90-an.
Dia memulakan karier sebagai seorang penyanyi di kelab sekitar Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Seterusnya, Aida Agil mengukir nama di pesada seni tanah air selepas mendapat tawaran sebagai artis rakaman daripada komposer terkenal Fauzi Marzuki. Namun Aida diuji dengan penyakit Bell palsy pada tahun 2002 sehingga mengalami kelumpuhan pada sebahagian muka kerana saraf atau otot mukanya berhenti berfungsi. Biarpun keadaan kesihatannya tidak mengizinkan dia untuk menyanyi lagi, tetapi minat yang mendalam terhadap industri muzik tidak pernah padam. Walaupun penuh dengan liku-liku hidup, tapi Kak Aida Agil kita tetap tabah, alhamdulillah, dan sekarang berada di atas talian bersama dengan kita. Assalamualaikum Kak Aida. Belum sampai lagi. Okey. Kita masih lagi cuba untuk mendapatkan. Tadi sebenarnya kita dah hai-hai dah dengan Kak Aida, tapi ada sedikit masalah teknikal yang hanya sempat kita bawakan secara maya sebab Kak Aida sekarang berada di Johor Bahru. Kalau untuk lebih spesifiknya di Stulang lah. Stulang Johor Bahru tak jauh dengan kampung rumah saya. Jadi kita nak tahu juga macam mana keadaan terbaru. Untuk pengetahuan kalian yang mungkin baru je bersama dengan kami untuk segmen Nostalgia Seni ini, kita bawakan artis-artis lama yang pernah mengharumkan industri, yang pernah ada fenomena membawakan lagu, membawakan hasil karya dan sebagainya, dan kita nak cari mereka semula bukan mudah, tapi alhamdulillah kita mampu untuk menghubungi mereka untuk bawakan perkembangan terkini. Ini dia kalau kita kongsikan tadi, segalanya pasti dari Aida Agil ni yang paling menarik perhatian dalam muzik video ini merupakan rantai tu. Tu rantai tu. Kita nak tanya Kak Aida nanti, rantai tu ada lagi tak Kak Aida? Oh, rantai tu dapat bukan main labuh rantai tu. Masa ni bukan zaman rantai ni tahu, tapi lepas Kak Aida pakai dia jadi satu fashion fenomenal pula. Ramai yang nak pakaikan rantai panjang tu. Baiklah, kita masih sedang menantikan Kak Aida Agil muncul kembali di kaca TV kita. Tapi untuk saya yang pernah melalui zaman 90-an ni, masa tu saya teenager lagi, jambul tu memang mahal lah Nim. Ya, rambut jambul 90-an tu, rambut tu rai 90-an tu, jaket leather 90-an tu, semuanya menambah nostalgia buat penonton-penonton kita, insya-Allah. Okey, pada tahun 90-an ni artis-artis semua bawakan gaya tersendiri, termasuklah Aida Agil yang bermula daripada menyanyi di klub di Johor Bahru dan Kuala Lumpur, dan kemudiannya beliau dibesarkan dalam kalangan industri juga, dan sebenarnya orang-orang ataupun individu-individu yang menaikkan nama Aida Agil ni bukan calang-calang ya. Betul. Bukan calang-calang. Fauzi Marzuki antaranya. Fauzi Marzuki, Awang BPR, Abang Wan Zul, Abang M Nasir dan JS Kevin juga. Dan sekarang kita bersama dengan Kak Aida Agil. Assalamualaikum Kak Aida. Ada dalam talian sudah? Hello, Assalamualaikum Kak Aida. Waalaikumsalam. Saya tak dengar suara awak lah. Tak dengar suara? Tak dengar. Tak dengar. Gambar di mana gambar ada Kak Aida? Kita phone out saja. Jadi okey Kak Aida. Kak Aida. Tak apa, kita celoteh-celoteh saja atas telefon pun boleh Kak Aida. Takut tak dengar. Hello? Takut Kak Aida tak dengar suara kita. Tadi macam saya dapat dengarkan dia kata dia tak dengar suara kita. Kita minta mungkin bahagian teknikal untuk hubungi semula ke, sebab Kak Aida rasanya tak dengar suara kami di sini. Di sana. Sayangnya kalau tak dapat pun nak berbicara dengan Kak Aida, sebab ramai yang rindukan sebenarnya Kak Aida Agil, nak tahu perkembangan terkini. Walaupun kalau anda mungkin saksikan sedikit perkabaran pada tahun 2021, ada juga media-media terutama sekali Harian Metro lah tak silap saya, membawakan cerita tentang Kak Aida Agil yang ada terkena Bell palsy. Ya, saya. Dan bagaimana keadaannya di sana. Sebenarnya sekarang ni kita nak bawakan juga perkembangan terkini. Tapi sebelum tu kita nak rehat seketika dan kita cuba untuk menghubungi Aida Agil seketika nanti hanya di Malaysia Hari ini. Baik, kembali bersama dengan kami di MHI. Kalau anda masih lagi mengikuti perkembangan kami, tadi sebenarnya kita dah sempat memberi teaser tentang nostalgia seni kita untuk segmen kali ini bersama dengan Aida Agil. Alhamdulillah kita dapat bawakan, kali ini bukan sahaja panggilan. Tada! Kita dapat bawakan secara maya. Assalamualaikum Kak Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tu dia, Masya Allah. Ada rezeki juga muncul di kaca TV. Nak bertanya khabar dengan Kak Aida. Dah lama kita tak berjumpa dan di surat khabar di Media Masa pun dah tak ada kan. Jadi kita nak teruskan dengan perkembangan terkini Kak Aida.
Jadi kita difahamkan Kak Aida mulakan kerjaya di 1993 kan? Ya. Jadi macam mana club scene masa tu kita 13 tahun Kak Aida mulakan kerjaya di pesada seni, di stage, di klub-klub dan sebagainya. Boleh ceritakan pengalaman suatu ketika dahulu? Dia macam ni kan. Masa saya buat album dulu, it was a debut album. So masa tu adalah a few years ahead, saya kira macam ada jugalah kira muncul kan ke dalam scene. But lately memang tak ada lagi. Masa tu saya jatuh sakit. I was very ill. And then at the age of 14, saya start lambat sebenarnya. Jadi benda tu memang lambat lah jadi dia. So at the age of 40, I felt very ill. So jadi lepas tu yang mula stop saya punya aktiviti tau. Saya pun tak nak lebih-lebih cakap lah, because kita dah sakit kan, orang tak nak tengok orang yang sakit, tak nak tengok orang sihat, orang yang muda, orang yang kata orang ada potensi ke apa, whatever. Tapi macam saya ni, saya dah kira I was started out, jadi saya tak boleh buat apa-apa. So I'm not angry with the scene, but still, you know, kita ni orang yang macam saya ni diibaratkan macam kalau saya tak ada pun tak ada mengurangkan industri. So kalau masa saya ada muncul pun tak ada lebih sangat. So itulah, that is the story actually. Ya, cumanya masih lagi memberi kesan lah bagi mereka yang meminati Aida Agil tu. Ada di antara kita yang nak tertanya tentang perkabaran sekarang macam mana. Bagaimana, adakah ianya beransur pulih dengan kondisi kesihatan yang Kak Aida alami ataupun bagaimana? Oh no, actually it's getting from bad to worse, because saya sekarang kira macam OKU sebab saya tak boleh berjalan sangat kan, because it affected my leg. Masa tu saya jatuh, and then both of my ankle tu dia fractured, and then I was on cast lebih kurang dalam 3 bulan gitu. So benda ni macam dia tak baik betul lah. Dia macam saya jalan boleh slow, saya pakai tongkat jam kan, and walking frame. Rawatan sekarang macam mana? Kak Aida, rawatan apa yang Kak Aida lalui sekarang? Saya pergi klinik je lah, itu je lah. But nowadays semuanya mahal, ibu faham kan. So I wasn't earning anything. I'm unearned, you know. Skill I self-obtained, self-contained. Jadi I senang gini lah, apa yang ada je lah saya buat. Bahkan benda tu boleh dimuatkan dalam satu benda, because saya nak minta, nak demand pun tak boleh, because I'm no more singing. So I don't earn anything. Kak Aida Kak Aida ada terima apa-apa bantuan daripada badan-badan kebajikan ataupun persatuan? Saya cuma ada dapat daripada JKM. Itu pun mak saudara saya yang uruskan. JKM tu pun setakat saya bayar UMPI boleh lah. Dia bukan kita tak bersyukur, tidak. Saya bersyukur, tapi dia tak kata orang tu tak menyenangkan saya lah. Tapi boleh mempertahankan saya bayar UMPI sikit. Itu je lah. Saya tak boleh cakap lebih-lebih. Memang tak ada kan. So saya pun tak dapat bantuan daripada mana-mana pun. Macam daripada badan artis ke badan, no. Okay, zero, nothing. Kak Aida, sebenarnya ramai rindukan suara Kak Aida. Sikit je nak nyanyi lagu Segalanya Pasti. Boleh ke? Sepotong pun jadilah. Sepotong. Tapi tak apa, kalau Kak Aida memang tak nak, tak apa. Kalau nak, lagi best. Macam tu. Nak ke Kak Aida? Nak ke? Allah, dah hilang dah suaranya. Boleh. Kita kalau kita entertainer kan, minus apa dia? Mikrofon ke apa semua macam lain pula. Ya. You cannot get the sound. Betul. Frankly speaking, kita entertainer kan mesti ada dia punya mood tu kan datang kan. Tapi ni tak ada apa-apa. So nothing.
I cannot feel it. Tak ada masalah. Terima kasih Kak Aida. Kak Aida, jaga diri Kak Aida ya. Kita doakan yang terbaik untuk Kak Aida, insya-Allah. Ya, Assalamualaikum. Alamak, tak sampaian niat itu untuk mendengar suara Kak Aida Agil. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton di Malaysia hari ini. Saya Naz Rahman. Saya Ani Bizati. Assalamualaikum. Bye-bye.